for our resorts, our rare animals, and spectacular natural resources. So, with a marketing plan prepared, I needed to find a product. And we searched around and looked at different opportunities. I was passionate about finding something that was effective, consumable, and that we knew would not be a fad. During my search, I met a group of doctors who had developed a method of stabilizing aloe vera. They convinced me of its efficacy, and we began testing the product, and were amazed by the results. We were in business. We had a fair and balanced marketing plan, a consumable, effective product, and the third ingredient, an absolute conviction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 11 orang je. Mana yang lain ni? Dah bangun belum? Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. So, kita nak tanya ni, korang semua sihat ke? Okey semua? Okey, sekejap nampak tak slide aja? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya nampakkan ni. Saya nak buat ni. Saya nak tengok chat dah. Keluar balik. Aduh. Okey. Sekejap dari Ahad 9 hari bulan. Hari ni birthday Abang Ipan Najah yang kedua. Ada siapa birthday hari ni? Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah kita tak ambil masa lama. Cuma nak dapatkan semangat pagi. Mudah-mudahan semangat pagi-pagi ni boleh bawa kita sampai end of the month ni. Orang kata start strong. Gitu. Okey, so Alhamdulillah. Kita dah hari yang ke-9 pada tahun 2022. Kan? Dah lebih 2 tahun dulu kan kita rasakan 2020 tu macam menanti-nanti macam mana rupanya tahun 2020 kan. Sekarang dah 2022. Sekejap je masa. So ni slide pagi tadi baru buat. So sempat lah dah cari gambar-gambar korang ni. Okey, so Alhamdulillah.
So silalah angkat tangan semua So hari ni, pagi ni, Najah nak cerita balik lah tentang cerita, korang pernah dengar tak cerita Arnab dan kura-kura ni? Pernah ceritakan kepada anak-anak kita ni tentang cerita Arnab dengan kura-kura? Nak dengar cerita tak pagi ni? Nak dengar cerita? Okay. Dia ada dua situasi tau, cerita Arnab dengan kura-kura ni. Apa yang korang biasa faham tentang cerita Arnab dengan kura-kura ni? Sila tulis dekat chat. Kita bersenam sikit pagi-pagi ni. Okay, selalu kita dengar kan, bila cerita Arnab dengan kura-kura kan, kita terbayang apa tau? Kita terbayang cerita Arnab dengan kura-kura ni tengah berlumba. Tengah berlumba nak menang pertandingan berlari ni lah. Maraton kan, okey. So biasanya kita dengar Arnab yang menang kan. Sebab Arnab menang ke? Kura-kura yang menang kan. Okey. Okay, so hari ni Najah nak cerita tentang Arnab dengan kura-kura ni tau. Korang bayangkan dua ekor binatang yang sangat comel ni, mereka semua sebenarnya ada kekuatan masing-masing. Tapi pada situasi pertama, Arnab dah tahu dah, alamak senangnya ni, kalau lari ni memang dia champion. Dia memang dah tahu dah selok-belok nak lari, nak menang, memang dah tahu dah. Dan lepas tu Arnab ni sangat pakar dengan dia punya competition dia tu, seekor kura-kura. Dan dia tahu kura-kura ni kelemahan dia tak boleh lari laju macam Arnab. Kan? Kita rasa macam kita dah macam Arnab ni dia tahu tau, dia memang boleh lari laju dan dia pasti, dia yakin aku mesti boleh menang punya lah. Kan? Dan bagus juga si Arnab ni. Kan dia tak terus pergi ke finishing line tu, tapi dia boleh relax dulu lah dekat pokok tidur dulu kan, mimpi-mimpi dulu kan. Dan apa berlaku? Ni situasi pertama tau. Okey, Arnab ni dia tahu, okey. Arnab ni pandai juga. Aku tahu aku punya persaingan ni bukan calang-calang. Dia memang ada ilmu, dia memang hebat, dia memang laju, bakat dia memang bukan kaleng-kaleng. Tapi sebagai seekor kura-kura, dia tetap nak juga masuk dekat pertandingan ni. Sebab kura-kura kata apa? Yang kita nak challenge ni diri kita sendiri tau. Kan? Okey, so apa berlaku? Kan, ni cerita pertama ni. Arnab ni pun okey tak apa, solo jalan kan. Itulah paling laju dia rasa dia boleh buat. Sedangkan Arnab ni dia dah gerak separuh jalan dah. Lepas tu tengok lambat je lah kawan aku ni. Kan? So dia pun berehat. Dia berehat. Dia belum siap dia dah rehat dulu. Dia tidur sampai dia termimpi-mimpi. Aku dah menang ni, aku dah pegang dah award ni, aku dah sampai dah. Okay. So tapi kura-kura ni dia terus fokus tau. Dia fokus. Sampai dia nampak sebelah kiri ni, Arnab tengah tidur. Ini kesempatan aku ni. Aku pun jalan lagi sampailah. Yang berdu. Dia pun menang kan. Itu yang pertama, Kak Desi, kelalaian Arnab. Kan nampak macam Arnab ni, kan kita tahu Arnab ni hebat dah. Dia ada skill, dia ada ilmu, dia dah tahu dah apa orang kata strategi nak berjaya ni. Dia pun dah ada kudrat yang hebat tau. Tapi nampak tak? Apabila dia tak fokus dan dia orang kata take for granted untuk tak apa, aku boleh ni. Nantilah dulu. Okey, tak apa. Bagi chance lah Arnab tu tunjuk skill dia kan. Tapi akhirnya bila orang kata dengan kura-kura ni, dia punya fokus dan dia tak fikir pun, fikirlah sikit kita punya sideline ni hebat kan, tapi tak apa, kita gunakan kudrat yang kita ada, kita buat je, kita fokus. Akhirnya kura-kura pun menang kan. Itu satu situasi lah yang Najah nak bagi hikmahnya ni, bahawasanya walaupun kita ni tak kisahlah background apa-apa pun kan. Arnab kan, mungkin kita ni macam Arnab kan, kita pandai ke apa ke, tapi kalau kita tak gunakan kudrat kita ni, kita tak buat sampai habis, tak buat sampai siap, kita pun tak berjaya. Kita tak mengecapi nikmat kejayaan tu. Tapi bila kura-kura ni, tak kisahlah, tak apalah, inilah apa yang aku ada, aku buat je, aku raikan je. Yang penting kita buat. Jadilah. Okay. So, Najah nak tanya. Okay, ini situasi kedua pula. Okay. Situasi kedua ni, agak-agak macam mana pula cerita dia? Pandai Kak Nis belum minta hikmah dia dah cerita dah. Nampak kan? Kita nampak dah, walaupun orang kata ni cerita kanak-kanak daripada kecil, dulu kita tahu kan, siap tengok TV 2 kan, dia ada kisah kura-kura dan Arnab kan. Tapi rupanya hikmah dia tu, kita yang dah besar-besar ni pun okey, baru nampak
Itu kura-kura. Kudratnya apa orang kata? Kudratnya tak sehebat, tak selaju arnab. Tapi cerita kedua ni, kita dah tahu dah. Kita ni arnab yang hebat. Kita dah tahu macam mana nak berjaya. Kan? Kita dah tahu dah dia punya apa orang kata strategi-strategi dia. Tapi bila kita jadi arnab yang lagi satu ni, maksudnya okay, kita dah tahu dah persaingan kita ni, oh ini boleh, insyaAllah kita boleh beat dia ni. Dan dia terus je terus lari, tak payah tunggu-tunggu kan. Dia terus pergi sampai finishing line. Ni hikmah kedua. Maksudnya yang tadi kura-kura menang, yang ini arnab menang. Sebab apa? Sebab dia nak buat kerja ni biar sampai jadi. Dia dah tahu dah, aku dah tahu dah cara dia, aku dah tahu dah skill dia macam mana. So why not teruskan sampai jadi, sampai siap. Lepas tu kita nak tidur ke, kita nak rehat ke, dah orang kata dah lapang dah. Betul tak? So daripada hikmah cerita ni, Najah nak kita semua ingat, sekarang ni kita dah 9 hari bulan. Okay, kita dah 9 hari bulan dah. Kita dah lepas dah 9 hari. Allah dah bagi nikmat kita. Dah lepas 2022 ni, dah 9 hari dah Allah bagi. So kita tanya diri kita balik, ya Allah, apa aku dah buat dengan bisnes kita? Lain tau, kerja dengan bisnes. Kalau kerja, is kerja. Itu memang tanggungjawab kita bekerja. Sebab Najah percaya, dalam MLM ni, biasanya majoritinya mula-mulanya adalah orang yang bekerja. Dan dia nak cari income, side tepi kan. Income tepi. Ataupun pendapatan tambahan. So, kalau kita tahu kita punya tanggungjawab, kerja is kerja. Lepas kerja adalah tanggungjawab kita untuk kita create future kita yang orang kata yang kita nak lah. Sebab tu kita mencuba bisnes lain ataupun buat satu bisnes lah. Macam Katniss, Kak Afriani, semua masih bekerja tau. Tapi bila Najah tengok kan diorang punya semangat untuk berniaga tu, kita pun yang buat full time ni pun kita jadi semangat. Apa lagi aku nak sumbang, apa lagi aku nak bantu, apa lagi kita nak bagi nak bantulah kawan-kawan kita ni nak berjaya, biar jadi full time ke, boleh dapat impian apa yang diorang hajatkan. Okay? So ingat, kita ni kalau boleh, kalau macam Najah lah, kita biarlah dah tahu kan macam kita ni nak jadi arnab, kita teruskan je lah. Jangan, kita tahu macam ni cakap kalau kura-kura ni mungkin dia lambat, tapi mungkin kadang-kadang bila kita tanya, awak nak jadi kura-kura ke arnab? Sebab kita faham kura-kura yang menang. Tapi kalau kita tahu kita ni adalah arnab, kita tak perlu pun jadi kura-kura. Sebab apa? Arnab tu dah laju, dah ada strategi, dah bijak, dah ada tenaga yang kuat untuk memang bagi menang punya. So kenapa kita nak jadi kura-kura kalau kita dah boleh jadi arnab? Nampak tak? Okay? So kat dalam sini kan, semua leader-leader hebat. Najah percaya korang semua dah tahu dah skill macam mana nak capai 5 cc, macam mana aku nak nak rasa juga pegang cek CBM atas pentas dengan Mak Saleh tu. Dah tahu dah macam mana cara dia. So kita kena terus buat sampai jadilah, sampai siap, sampai habis. Jangan jadi kes yang pertama tadi, anak tu dia boleh relax-relax, duduk sampai tertidur, mimpi-mimpi kan. Tapi rupanya orang lain pula yang dah ambil tempat tu, ambil peluang tu. Kan? Okay, ni sekarang lain besin tau. Dia tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari ada je dia punya dia punya strategi nak create awareness dekat media sosial. Lagi seorang, kalau korang perasan, Siti Hajar, adik tu daripada Putrajaya tu. Itu pun seronok gila dia punya ni. Okay, so kita doakanlah kawan-kawan kita berjaya menangkap eagle-eagle yang mudah diurus kan, untuk sama-sama berjuang kat Forever ni. So ingat cerita arnab dengan kura-kura ni, kalau kita boleh start strong, why not kan? So macam mana nak start strong tu? Kena tahulah apa kita punya misi. Misi aku ni apa sebenarnya kat dalam Forever ni? Ke nak ikut-ikut leader dapat income 1,000, 2,000, aku pun nak dapat macam tu. So kena letakkanlah apa sebenarnya tujuan kita. Contoh sekarang ni kita buat kerja kat Forever kan, apa misi kita sebenarnya? Apa misi? Apa misi korang? Cuba cerita sikit. Apa misi Nur? Apa misi kat Forever? Kak Daya, apa misi anda di Forever? Kat ni dah lama dah lama tidur. Belum. Dia baru nak panas enjin tu. Cuba kita tanya diri kita ni, apa misi kita dekat Forever sebenarnya? Apa misi kita? Misi tangkap eagle. Macam-macam misi kita boleh buat. Kalau Forever Living Product ni, Dr. Rex dalam video ni tadi dia cakap apa? Misi dekat Forever ni, misi diorang adalah apa? Bukan misi, vision. Vision dia nak meletakkan satu environment business yang orang untung besar. Satu lagi vision dia apa? Nak bagi bonus paling besar dekat ejen-ejen lah kat FBO. Nampak tak misi Forever ni? Punya seronok misi dia tu. Nak bagi kita duit banyak-banyak, nak bagi kita orang kata persekitaran yang menggembirakan. So kita ni pun kena ada misi lah, kan? Okay. Dan satu lagi, kena letak niat. Niat ni sebenarnya Najah perasan kan, kalau Najah pasang niat, kita akan lebih nampak direction kita tahu fokus kita ke mana.
Kalau niat kita tak ada niat pun, ikut-ikut je, dia punya grip dia tak terlalu grip. So korang kena ni lah, belajar hari ni misi kita apa sebenarnya ni. Misi masuk ANJD ni nak apa sebenarnya. Niat kita masuk ANJD ni apa sebenarnya. Kan? I nampak duit. So misi, niat, benda tu biasanya ada dalam diri kita. Tapi yang nak mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita ni adalah usaha kita, tindakan kita. Ingat tak Sifu cakap apa masa dalam interview Sifu, success interview yang Jumaat lepas? Ada 3 ciri-ciri leader tau. Ciri-ciri yang kita kena ada. Okay, bukan kita tengok orang yang kita nak tangkap eagle tu je. Tapi dalam diri kita ni ada tak? Yang pertama apa? Siapa ingat? Siapa ingat 3 ciri-ciri leader yang Sifu cakap? Yang pertama, apa dia? Yang pertama, orang tu, kita ni kena berimpian besar. Berani berimpian tau. Aku, ya Allah, aku impilah nak pergi umrah ke tahun ni. Aku impilah nak sponsor orang pergi umrah ke, kan. Kita ada rasa benda yang kita nak, impian kita besar tau. Belasah nak impian. Bukannya apa orang kata, benda yang orang kata amanah besar ke tak. Dia macam kita memang berani berangan lah macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kena yakin, confident kena lebih. Belasah lah. Lagi-lagi masa macam mana kita nak rasa confident tu kan, kita nak tengok kita ni confident ke tidak. Berani tak buat demo. Kalau berani buat demo tu biasa confident lah tu. Okay. So pertama, betul kat ni, impian besar. Lepas tu kena yakin. Yakin belum tentu betul tak betul kan, tapi belasah je tu. Tu yang orang kata yakin lah. Lama-lama nanti kita belajar. Yang ketiga, kena pantas bertindak. Bertindak itu yang mustahak. Inilah sebenarnya enjin kita. Kita ni boleh berjaya ke tidak. Kita ni, kita orang kata ada usaha ke tak ada? Ke kita kata tak apa, minggu depan boleh lagi. Tak apa, ada 356 hari lagi nak habis tahun. So nampak tak? Biasanya jutawan ke orang-orang yang orang kata dia hebat ni kan, korang perasan tak? Dia buat kerja memang cepat gila. Dah siap dah siap dia tak tunggu-tunggu tau. So kita kena adalah nilai-nilai tu dalam diri kita. So insya-Allah ada kita punya sikap macam tu 3 ni, kita pun akan menarik orang-orang yang energi sama kita, circle sama macam kita. Okay? Nampak tak hikmahnya? Dah ada angkat tangan belum? Angkat tangan lah. Okay? So inilah mission statement kita. Kena ada misi tau. Korang tengok tak cerita Boboiboy? Korang tengok tak cerita apa Keluang Man? Dia ada misi dia tau. Dia ada hala tuju dia, ada direction dia. Kenapa kantol ni? Sekejap. Dah cakap je. Okay. Kenapa tak dengar suara Najah? So nampak tak? Kena ada misi. So ni tahun 2022 bulan 1, okay, kita dah kena letakkan, kena buat keputusan tau. Aku nak apa sebenarnya? Sebab baru-baru ni ada downline Kak Miza datang tau. Okay, dia nak direct coaching dengan Kak Miza. Sebelum dia direct coaching Kak Miza tak datang lagi. So kita heart to heart lah kan. So dia dah luahkan apa tau. Dia dah daripada dia kecil, family dia memang jadi business lah. Macam-macam business tu buat. Dia dah rasa tak berapa nak rajin lah. Macam dah penat nak buat satu benda tu, nak cuba-cuba lagi. Dia dah rasa masa dia dah banyak terbuang. So dia dah nampak dah leader-leader kat Forever ni semua lain macam tau. So dia dah bincang, bukan dia bincang lah, dia meluahkan dengan suami dia. Dia dah tak nak dah buat benda-benda yang nak cuba-cuba lagi. Dia dah penat tau. So dia dah nampak dah dia punya, apa orang kata, dia punya hala tuju dia dekat Forever. Sebab tu kat sini Najah nak kita semua faham apa misi kita dekat Forever. Misi kita kat Forever, okay, kena letakkan keputusan sekarang dah. Aku nak apa sebenarnya kat Forever ni? Macam Najah, memang misinya memang nak buat Forever, nak jadi apa? Kena letakkan lah. Ni memang dah Forever dah mutamat dah. Tak ada dah nak sempang, nak tengok kanan kiri, nak pilih-pilih lain lagi. Kalau kita masih rasa macam nak menjelin-jelin tempat lain lagi, kita akan ambil masa kat situ. Hal sini dah 10 jam, hal sini dah 1 hari. So kita tak ada masa yang orang kata, masa yang betul-betul kita pegang, kita berjuang, kita berkorban, kita menangis-nangis kat situ untuk kita sampai satu direction yang kita puas hati tau. Sebab tu, kalau betul, kita dah rasa Forever ni dah nampak kan, dah yakin dah, kita kena buat keputusan sekarang. Forever adalah pilihan muktamad, dah tak ada lain dah. Contoh macam kita pilih suami ke pilih isteri, inilah isteri aku sampai bila-bila, sampai syurga nanti. Dah rasa, itulah memang the last lah ni. Memang itulah dah rasa memang ini is the right platform macam tu. So kena letakkan hati kita. Semua tu dekat hati kita, okay? Dan misi kita sebenarnya, satu lagi, kita nak duduk kat Forever ni, kita nak jadi apa? Takkan nak apa? Okey lah, 1,000, 2,000, okey lah, backup.
tolong berimpian besar macam Najah share tadi. Berimpian besar macam mana? Aku alang-alang ni kan. Dah buat ni biarlah jadi jutawan. Sebab tengok keadaan banjir sekarang ni. Orang yang kaya ke tak kaya ke semua terasa impact dia. So baru-baru ni CBM Astro dia ada tengok cerita true story tentang, kalau korang ingat ada tsunami Palu yang astagfirullahalazim, macam benda tu sebenarnya bagi impact kat kita sangat mendalam. Yang dia tengah buat konsert tu, tiba-tiba ada apa? 17 dia ada tsunami tiba-tiba, tarik semua dia orang yang dekat area pentas apa semua. Sedangkan masa petang tu dah nampak sign-sign dia tau. Pasal gunung berapi apa semua tu tau. Okey. Apa nak cerita tadi? So kena ni lah. Kena rasa orang kata dah halang aku dah pilih forever ni, aku nak jadi jutawan, aku nak bantu besok, mudah-mudahan bukannya forever je ada foundation, ada orang kata apa yang untuk orang bagi bantuan tu, tapi contoh Nur Foundation, orang yang boleh bagi bantuan dekat siapa-siapa yang kita nak bagilah. Kan? So alang-alang tu biarlah jadi jutawan. Dunia akhirat. CBM Hidayah betul. InsyaAllah. Okay? Dan contohnya macam gini lah. Ni dulu masa Najah masuk kelas ESQ, seminar ESQ, dia ajar kita apa tau. Rupanya tujuan kita dihidupkan ni, okay, yang bagi yang Muslim, misi kita rupanya ni, ya Allah, misi kita hidup ni sebenarnya nak mati. Nak mati dalam apa? Dalam husnul khatimah, tanpa hisab dan selamat masuk syurga, jumpa Allah dan Rasulullah. Itu rupanya misi sebenar-benar kita tau. Kita hidup ni untuk mati. Mati untuk apa? Untuk mati masuk syurga, jumpa Allah dan Rasulullah. Kan? Okay? Dan nak buat misi kita ni, nak buat misi kat Forever ni, kita ambil semangat kita macam kita mengucap tau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak ada Tuhan dah. Tiada Tuhan. Itulah Allah. Dan Rasulullah tu pesuruh Allah. Korang perasan tak dia punya semangat kita bersyahadah tu? Macam itulah semangat tu lah kita kena letakkan kita punya misi kat Forever. Aku dah pilih dah Forever ni memang paling utamaat. Aku nak jadi jutawan Forever. Macam itu. So korang rasa tak apa yang Najah nak sampaikan ni? So kena ambil semangat kita mengucap tu, hari-hari mengucap kan, untuk kita berjaya kat Forever ni. Okay? Boleh? Kak Nori Ahmad, Syikin Ishak, faham tak Najah sampaikan macam mana tadi? So kena letak misi ni, kena letak hala tuju. Dah nampak direction kita dah. Bila kita nampak direction kita nampak misi kita dah tak ada kanan kiri dah. Aku nak kasih sampai dulu. Dah sampai, dah senang dah. Hoi, boleh. Bila kita dah sampai, kita dah boleh bawa orang lain pun sampai macam kita, berjaya macam kita. Okay? So kena ambil semangat syahadah tadi tu untuk kita ni biar tetap kukuh dengan misi kita tau. Dah tak goyang lah. Ini angin tak ada apa, tak ada, kita pun goyang tumbang. Jangan macam tu. So ada angin ke tak ada angin, pastikan kita ni kukuh dengan misi kita tahu dah hala tuju kita. Dan kalau nampak kawan kita yang dah goyang-goyang walaupun tak ada angin, doakan dia. Sebab ujian kita berbeza-beza, tapi misi kita mungkin sama. Kan? So ingat ni mission statement kita ni. Apa misi aku? Apa hala tuju kat Forever? Lagi satu, kalau korang jumpa leader nanti kadang-kadang dia saja nak test kita tahu. Kau sebenarnya buat Forever ni kau nak apa sebenarnya? Misi kau apa? Itu orang yang hebat lah tu. So kita dah kena faham tau. Kita faham, kena buat keputusan apa yang kita nak sebenarnya. Okay, dah pukul 11. So silalah angkat tangan. Mana korang punya angkat tangan ni? So dah ada misi kan, nak misi kita nak berjaya kat Forever, nak jadi jutawan. So yang ini Najah nak bagi sedikit lah orang kata praktikalnya. Tadi tu orang kata lebih kepada dalaman kan. So yang ini yang kita kena faham dekat Forever ni, dekat industri marketing M&M ni, kita sangat-sangat rapat tentang sales. Sebab sale ni memang orang kata income kita. Tak ada sale memang tak adalah income. Kita hebat, leader hebat macam mana pun, tapi kalau kita tak boleh buat sale, tak ada lah duit, tak ada income kan. So sale dan income ni memang orang kata saling berkait. Tapi sale ni dia berkait juga dengan masa. Sebab tu sangat-sangat mustahak dalam industri marketing MLM ni, sales ni masa sangat dekat. Berapa lama kita nak create sale ataupun kita nak close sale, tu kita kena fikir juga. Sebab kadang orang kata tak apa, aku boleh buat sale 1 juta setahun. Tapi yang ada kadang-kadang nak dapatkan sale 1 juta tu pun dia memerlukan bertahun-tahun. Sebab tu kita kat Forever ni macam kita dah tahu 5cc nak kena capai dalam masa sebulan. Sale kita 4,500 dalam masa sebulan. Tapi kalau kita tak ada intention, kita tak ada orang kata passionate yang aku kena close sale,
kita akan hanya pandang sepi je lah. Sebab tu nak berjaya kat Forever ni kena belajar buat sale. Macam mana nak buat sale? Nanti kena masuk Kickstart lah. Sebab nanti Kickstart ni dia akan ajar tau. Ini ajar bagi bunga-bunga je Sebab tu nak berjaya kat Forever ni kena pandai menjual. Pandai menjual tu bukanlah kata jual apa pun. Kita kena belajar sharing kan. Belajar buat marketing. Sebab kat sini lah income kita. Nak kaya macam mana pun memang kena belajar buat sale punya lah. Kadang-kadang orang lebih suka tangkap leader tapi tak boleh nak buat sale. So kita kena seimbangkan. Okay. So untuk yang baru-baru, ada tak kat dalam sini yang baru 4 bulan ke bawah 4 bulan? Ada tak yang dalam ni yang masuk sini ada baru daftar kat Forever ni bawah 4 bulan? Adakah? Ada? Bawah 4 bulan. Ada tak? Ke semua dah otai ni? So ingat, walaupun dalam ni mungkin ramai yang otai, bila anak-anak buah kita yang baru masuk bawah 4 bulan ni, sebenarnya kita boleh ajar dia untuk fokus dengan income statement. Kalau kita macam contoh kan, orang yang nak rasa pengalaman, nak rasa ilmu yang hebat, dia memerlukan, dia makan masa 5 tahun, 10 tahun, baru kita nampak ilmu dia lain macam dia punya pengalaman lain macam tapi untuk orang-orang yang baru ni tak apa, dia nak bagi orang kata nak pengaruh prospek ke, nak pengaruh customer ke, kita boleh bantu dia dengan create income statement. Create income statement maksud macam mana? Ajar dia buat 5 sisi kan, dia dapat income 4 figure kan. Situ adalah income statement yang kita boleh pengaruh user, pengaruh prospek untuk close. Itu satu. Okay. Dan untuk yang dalam ni yang masih mungkin assistant supervisor, yang masih VIP, yang masih supervisor, apa yang kita kena buat sebenarnya, asas sekali adalah kita kena fokus buka line, melebar. Dalam ni macam Kak Noriah ke, Kak Noriah baru ke supervisor ke Kak Noriah ni? Contoh kan, kalau kita masih VIP, kita masih supervisor, kita kena at least dalam rangkaian kita ni direct kita ada 30 orang. Tak kisahlah dia VIP ke, dia novice ke, dia ahli biasa kan, yang penting cukupkan melebar kita tu dalam 30 orang. So kalau dah capai supervisor tapi line kita masih bawah 30, cukupkan lah. Okay, ini dia punya akar tau. Kena belajar akar dia dulu. Okay, lepas tu Najib nak share. Kita kalau contoh, jangan lupa tau, apa-apa pun kita nak jadi duta, kita kalau boleh kumpul lah banyak-banyak kita punya testimoni produk tu. Testimoni produk ni dia mempengaruhi customer untuk meyakinkan customer ni untuk beli dengan kita. Tapi kalau testimoni income tadi, dia mempengaruhi fighter. Wow, budak ni buat macam tak ada apa-apa tapi result dia 1,500, 2,000 dia punya income. So kat situ customer biasa tak attract pun, dia kadang tak kisah pun tentang duit tu. Tapi kalau dia fighter, dia akan rasa lain macam ni. Sebab fighter, kadang-kadang fighter ni bukan buat Forever lagi kan, dia buat benda-benda lain, bisnes lain. So bila dia nampak result lain macam ni, income budak ni kan, so dia akan mempengaruhi fighter. So macam mana nak orang kata nak tarik kita punya fighter yang kita dah aim ni, kena buat result dengan income statement. Sebab tu kena buat lah awal-awal ni. Kita banyak me time dengan diri kita. Kita tak banyak lagi downline kan. So kita kena buat result lah. Buat 5 sisi, 10 sisi tu. Itu dia punya akar dia tau. Okay. Nak dengar kisah lagi ke? Kita ada cerita anjing dekat padang pasir pula ni. Okay. Ni ada cerita tentang anjing tau. Dia raja anjing. Okay. Sikit lah ni. Raja anjing tau. Raja anjing ni, dia suruh dia ada arahkan sekumpulan kawan-kawan anjing ni untuk pergi ke padang pasir tau. Kita kena tengok apa tempat baru dia nak buat, tempat baru lah kan, nak tengok kat padang pasir ni macam mana boleh pergi. Dah siapkan dah ni, dia punya makanan, dia punya memang lengkap lah ni, backpacker kan, semua dah lengkap. Tapi sebulan 10 hari kenapa tak boleh balik grup anjing yang pertama ni. Dan raja anjing ni pun bagilah bantuan misi kedua. Bawa benda yang sama, dah lengkap dah ni. Lepas tu sebulan lagi, tak balik juga grup kedua ni. Dah kenapa kan? Kan? Lepas tu raja anjing ni kumpul lagi rakyat dia, jadikan grup ketiga, misi bantuan ketiga ni. Kenapa ni tak balik-balik ni? Dan yang ketiga tu pun sebulan lagi tak balik juga. Okay? So lalas raja tu pergi sendiri. Tak boleh jadi ni, dah kenapa semua pergi tak balik-balik kan. So raja tu pun cari, dah bawa bekal lah, semua cukup ni. Memang cukup lah, makan, pakai, apa semua bawa.
Lepas tu kan anjing tu dah pergi, raja anjing tu pergi. Sudah. Okay. Rupa-rupanya dia jumpa tau grup-grup anjing tu. Semua dalam keadaan pundi kencing dia pecah. Sudah, kenapa pula anjing ni kan? Dia tengok dia punya grup-grup ni, pundi kencing pecah, makanan semua tak terusik sempurna lagi. Sudah, kenapa ni Rupa-rupanya raja anjing ni dulu dia doktor. So bila dia kaji-kaji, dia tengok-tengok kan, dia dah jumpa kan kumpulan grup-grup anjing tadi tu pergi padang pasir. Dia tengok-tengok, dia kaji-kaji, astaghfirullahalazim kan. Rupa-rupanya anjing ni ada satu sikap, satu tabiat yang dekat mana-mana pun kalau dia nak kencing, dia nak pee tu kan, dia kena cari dinding ke, cari kayu ke, baru dia kencing tau. So barulah terjawab, raja anjing ni kata, maksudnya anjing-anjing ni hebat, dah cukup bekalan, tapi oleh kerana dia tak nak berubah apa tau, keadaan bila nak kencing tu, padahal dia boleh je cangkung kan nak kencing tu kan, tapi oleh kerana tabiat dia yang memang kata, memang itulah nak kencing mesti kena ada dinding, mesti kena ada kayu kan, baru boleh. Korang faham tak cerita ni? So korang rasa tak hikmah kenapa Najah cerita pasal kisah anjing dekat padang pasir ni? Najah nak cepat lah. So hikmahnya sebenarnya, kita kena belajar adapt dengan satu keadaan dan jangan berada di zon selesa. Macam anjing ni, dia dah selesa kalau nak kencing mesti kena gaya gitu. So kita tak boleh lah. Kita kalau nak berjaya, kita nak berjaya kat padang pasir ni, kita kena ikut dia punya environment dekat sana. Kena berani berubah lah. Kena duduk dekat, orang kata, kalau kita tahu nak berjaya ni, kita tak boleh berada dekat tempat yang sama, tak boleh dengan cara yang sama. Kita kena ada method baru, kena ada proses baru. Kita kena buat benda tu. Sebab tu kena ingat kisah anjing kat padang pasir ni. Kita tak boleh rigid sangat, mesti kena macam itu, mesti kena macam tu. Tak, kita kena belajar berubah untuk keluar daripada zon selesa dan kena buat sesuatu yang baru untuk buat result. Kena bertindak. Okay? Najah dah habis cerita dah. So nak dengar korang punya sharing ni. Ada nak share kesyukuran, kebahagiaan? Kak Hafiza Arifin, Kak Nori Ahmad, Kak Siti Mariam, Kak Aliza Zaini, Kak Faridah Yusof, Kak Fiz, Kak Afriani, Nur. Boleh habis 11.30 ni. Kak Desi ada nak sharing? Mana korang ni? Ada. Ambil Kak Desi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nak cakap sikit je. Nak minta terima kasih yang hari-hari tu. Dia cabutan bertuah. Lagi satu, ada testimoni kucing. Kucing jiran sebelah, sakit mata. Saya bagi aloe vera. Sihat. Minum ke apa Kak Desi? Minum. Saya bagi minum. Sakit mata berair ke apa tu? Berair. Lepas tu jiran saya pergi tempat jiran. Dia cakap mata kucing ini, dia cakap. Nanti saya bagi tu, saya cakap. Saya bagi aloe vera. Saya bagilah tengah cawan macam tu, bagi dia minum. Tengah cawan tu 2-3 kali lah dia minum. Habis tu dah okey. Alhamdulillah. Dia panas dalam tu Kak Desi. Lagi satu, suami luka. Okey. Saya bagi propolis. Itu pun ini. Apa nama ni? Cepat berkesan. Okey, sembuh. Masya Propolis. Allah. Betul Kak Desi. Tapi ambil gambar tak tu? Kak Desi dah banyak tau testimoni yang boleh buat ni. Buku GP tu belakang tu boleh letak Kak Desi punya koleksi testimoni tau. Lagi orang excited. Kak Desi punya testimoni ni. So memang kena simpan tu Kak Desi lepas ni. Dah kena ingat dah kalau ada luka ke apa ke, ambil gambar siap-siap. Okey Kak Desi ada apa impian untuk bulan ni? Apa misi bulan ni Kak Desi? Bulan ni itulah
Sebenarnya nak buat 5 sisi, tapi pomestin dengan madu tu tak ada. Dia memang bagus tak ada tu Kak Desi. Tak apa Kak Desi. Kak Desi punya misi, apa-apa hal pun memang nak capai contoh 10 sisi bulan ni. So, itu adalah halangan biasa. Okey, produk yang kita nak fokus tak ada. So, Kak Desi kena mula cari inisiatif. Inisiatif apa? Maksudnya Allah nak bagi kita ilmu untuk mungkin jual aloe vera ke. Kan? Jual aloe vera, 14 botol dah terus VIP. Okay, Kak Desi kena kuat semangat tau. Misi Kak Desi 10 sisi. Kita kena atasi halangan tu. Kak Desi mesti boleh sebab Kak Desi ni orang baik-baik. Allah sayang insya-Allah. Dia akan hantar orang yang tepat untuk Kak Desi nanti. Okey Kak Desi? Jangan fokus pada yang yang tak ada. Fokus pada yang ada. Boleh Kak Desi? Kita orang doakan. Boleh. InsyaAllah. Terima kasih Kak Desi. Jadi orang pertama yang nak sharing. Okey, kita dah ada 2 orang yang angkat tangan ni. 3 orang. Okey, Najah nak jemput. Ini baru viral baru viral dekat TikTok, Facebook. Wah, tak adalah. Najah mula-mula jumpa kakak ni. Najah macam terus ting, nama dia Heliza Helmi. Bukanlah, dia Haliza Zaini. Korang perasan tak kalau nama Kak Liza ni dah macam Heliza Helmi? Najah lah dulu perasan. Punya jadi downline kita kan. Tapi okey lah tu. Okey, nak jemput Kak Aliza Zaini. Dia macam ni. Dia demam. Assalamualaikum. Pagi. Suara pun tak ada ni . Bantai muntah je hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Tak nangis pula. Nangislah Kak. Demam ni punya aura lain macam . Okey, kita ada tuan pengetua. Alhamdulillah boleh bangun hari ni. 3 hari ni. Hai Abah. Ya, Abah ada di sini Dia kena kuarantin kat sini. Tak apa, dah buka kamera. Aduh. Be strong Kak Liza. Kasih jadi. Mana ni? Hai, seronok tengok kawan-kawan berjaya ni. Ada je satu-satu cabaran. Macam mana pun kena kuat dah. Okey, Cik Jah nak share kesyukuran. Alhamdulillah hari ni boleh join NNJ. Tak boleh nak jerit lah. Lepas tu Cik Jah nak share testimoni lah. Hari tu hantar aloe vera dekat FBO ni. Orang ni memang busy gila lah. Tapi dia dah banyak letakkan syarat tapi Cik Jah follow je lah. Macam Sifu kata servis je. Servis je kau. Alhamdulillah dah 3 tahun lah dia dengan Cik Jah join kan. Dia tak tahu kan. Cik Jah tunggu nak tunggu ke nak balik. Dalam pula hujan. Hujan aircon kereta aku tak ada aircon. Aku tunggulah kan. Terpaksa tunggu dia balik lah. Tak lama tu pun dia pun balik sampai. Kita lagi lah kalau dah jumpa kan. Cik Jah, relax dulu jangan balik dia kata. Ni aku nak tanya. Skincare forever aku dengar macam best dia kata. Dalam hati Cik Jah sebelum datang rumah dia tegak hati nak bawa Infinite tu kan. Sebab Cik Jah tahu dia ni mak andam. Tak tahu pula dia ada basic penjagaan kulit muka kan. Sorry. Dia cakap Cik Jah ni alamak aku lemah sikit buat skincare ni. Sebab aku memang fokus sebab dalaman. Sebab aku kan ada asma kan. Aku nak kena settle dalaman dulu. Tu lah Cik Jah aku memang pakai barang drugstore je dia kata. Tapi terfikir lah dia orang kata nak pakai yang produk forever ni sebab dia basic dia aloe vera kan. Hari tu Cik Jah tu rasa dia download forever to you. Sebab dia ada tanya harga. Tu lah download. Dia sekali buat demo. Tapi Cik Jah tak ada bawa set Sonia kan. Dia
dia ada demo lah yang dia pakai lah. Nama set skin tu dia macam pelik-pelik juga lah, tapi Cik Jah ya Allah, tiba-tiba batuk ni. Dia demo lah. Oh ni lepas tu Cik Jah tak confident sangat pasal skincare ni kan. Dia pula yang ajar Cik Jah. Dia buka YouTube yang apa? Pengguna yang guna skincare Sonia tu. Oh Cik Jah ni bagus Cik Jah ni. Nanti balik kau tanya dekat Sifu besar benda lah tu berapa saiz yang produk kecantikan ni. Lepas tu Cik Jah masa start demam tu Cik Jah sakit tekak tau. Memang perit gila. Tak tahu kenapa perit gila. Cik Jah makan propolis. Dah kurang lah. Lepas tu tak jalan juga. Minum air kelapa. Dan minum air kelapa tak jalan. Tekak kering gila. Di klinik semalam ambil nap. Hari ni balon aloe vera dah boleh tenaga sikit lah. Lepas tu teringat si penaja kata sedut buat apa? Buat air rebusan cengkeh kan. Tadi buat alhamdulillah dah muntah kan. Lega lah. Sambil tu kita ikhtiar tradisional jugalah selain minum aloe vera kan. Alhamdulillah bila dah muntah badan berpeluk. Dah ringan sikit lah ni. So Cik Jah nak ikutkan hari nak jadi pemerhati je bila Sifu dah petik nama. Sharing lah. Sebab ada aktiviti. Lepas hari tak ada aktiviti dah rimas kan hari tu. Aktiviti hantar kalender masa awal tahun. Bila hantar kalender. Alamak dah lupa dah. Tipu lah tak tahu nak cakap apa. Gila lah. Okey lah tu. Cik Jah doakan sahabat-sahabat yang tahun ni nak fight Abu Dhabi, jangan putus asa. Teruskan jangan macam Cik Jah ni, tenggelam timur kena timur ni. Yang penting kelas jangan miss. Ingat tadi nak jadi pemerhati dia. Sifu dah petik, kita join lah. Cik Jah doakan sahabat-sahabat semua jaga kesihatan. Makan minum jaga. Cuaca panas ni kot. Lepas tu gulak lah sahabat-sahabat. Kalau sedih-sedih tu cepat-cepat masuk kelas. Macam Cik Jah nak luar perasaan kat sini pula. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tu dia Kak Liza. Dia pantang, bukan dia pantang, dia sabar kalau Kak Liza ni. Dia seorang yang sangat supportive. Dan kita doakanlah. Dia kadang-kadang bukannya apa orang kata turun naik tau Kak Liza. Dia usaha tu tetap konsisten aja nampak Kak Liza ni. Cuma mungkin nampak resultnya tu ada je tak ada kan. So insya-Allah sabar je. Permulaan berjuang kat Forever ni begitulah. Pahitnya ya Allah. Macam Najah mula-mula dulu naik bas pergi Kelantan, pergi Terengganu, pergi KL, berjaya tak tapi tak apalah. Sebab apa-apa pun kita tak tahu orang kata resultnya akan dapat macam mana, tapi kita usaha je dulu. Ya Allah, aku tawakallah kepada Engkau ya Allah, sebab inilah aku nak cari rezeki kat sini, jadinya aku kena improve diri aku, kena buat aktiviti, kena ada tindakan kan. Tapi alhamdulillah tau. Manis gila lepas tu. Semua itulah kita kena belajar bersabar dan kena bertindak. Dia sabar juga, tapi kalau tak bertindak tu tak boleh nak sabar. Kan? So alhamdulillah, terima kasih Kak Liza. Kita doakan Kak Liza sihat. Allah hadiahkan lagi fighter-fighter yang best, fighter-fighter yang macam Kak Liza juga rajin gila, yang peramah, yang orang kata cepat, berkeyakinan tinggi. InsyaAllah mesti boleh jadi CBM juga. Apa-apa boleh berlaku. Korang nampak tak? Macam Najah dulu masuk tahun akhir bulan 5. Dan nak bulan lagi seminggu lagi nak masuk bulan 6, tapi boleh jadi CBM. Sebab tu korang pun sangat-sangat berpotensi untuk jadi CBM juga. Tak ada yang mustahil kalau kita nak dan kita usaha. Sebab tu Najah dulu setengah tahun Allah bagi boleh jadi CBM. So korang yang dah ada network, korang yang dah ada pengaruh, korang yang dah ada ilmu, dah nampak depan mata bukti-bukti yang jelas lagi nyata ni, kena yakin, kena letakkan impian tu, memang aku boleh jadi CBM macam Najah juga. Dan terus buat, kena cepat bertindak, kena buat. Nampak jadual FBO tu pun Kak Miza dah bagi dah. Best gila jadual FBO tu. Korang kena print siap-siap, dah kena buat dah. Okay. So seterusnya Najah nak jemput bakal CBM 2022 Bali, Indonesia, Syikin Ishak.
Semangat je. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar semua? Ada orang. Okey. Syukur hari Ahad ni nak kongsikan 3 kesyukuran. Pertamanya itulah syukur kita semua masih diberikan nikmat sihat lah. Bagi dalam seminggu ni memang Kinan banyak dengar lah, banyak kawan-kawan yang Allah uji dengan kesihatan ni kan, kurang sihat. Macam anak sendiri pun tak berapa sihat pada malam tadi. Itu semua kita ambil sebagai inilah ujian Allah nak bagi tambah nikmat lagi untuk kita kan. Jadi kita doakan semua yang diberi ujian kesihatan ni, macam Cik Ja, Allah angkat kesakitan, ujian sakit tu nanti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lah. Satu ni pasalnya ujian sakit ni kan, Iki nak share satu benda lah dapat daripada perkongsian tu lah, ABUs kan. Semua tahu kan yang dia diuji banjir tu kan. Satu perkongsian dia dekat dalam IKIM punya majlis ilmu kan. Dia ada cakap satu perkara lah kan. Macam alamak. Kejap dik. Dia cakap macam ni tau. Dia kata orang banyak doakan dia lah kan. Kata tabah ABUs nanti dengan kehilangan dengan ujian yang dia dapat tu kan. Nanti Allah akan gantikan dia. Maksudnya dia kan hilang rumah dia tu kan. Nah, dia kata orang banyak doakan dia, nanti Allah gantikan dengan nikmat yang dengan lebih banyak lah. Tapi apa yang dia cakap kan? Dia kata bukan dia syukurilah dengan apa doa-doa orang, tapi dia kata kan sedangkan yang pergi tu, maksudnya yang dah hilang tu pun bukan milik kita. Itu semua milik Allah. Ini kan lagi kita nak minta lagi nikmat baru daripada Allah. Rasa macam ini semua orang kena dalami lah benda tu. Kita ni semuanya bukan milik kita tau. Bukan apa yang ada bukan ada pada kita. Jadi ni memang macam kita nak berjaya ke, kita nak dapat apa-apa ke, pertama kita kena betulkan ataupun serahkan betul-betul kat pemilik kita tu. Pemilik segalanya tu. Bila kita betulkan niat kan, jadi kita buat, memanglah kita ni manusia, kita usaha dengan macam fizikal kita, interaction kita dengan manusia, dengan ni, tapi kita kena usaha juga mengkuatkan diri kita, cari ilmu, gali ilmu antara kita dengan pemilik kita tu. Macam syukur tu kan. Kejapnya kita nak cakap. Kan? Jadi kena syukur banyak-banyak, kena baiki semua benda banyak-banyak lah. Baiki diri tu insyaAllah kita dapat. Lepas tu yang kesyukuran kedua ni yang kita nampak sangat kan, syukur sebab ada dalam Circle Forever ni, kita tu lah nikmat kita dapat timba ilmu tau. Ilmu tu, sebab ilmu kan kita kena cari sampai tua. Jadi bila kita dah masuk ke platform Forever ni, dah lah kita dapat platform untuk jana income kita, kehidupan kita kan. Tapi diberi juga dengan diberi juga dengan peluang kita nak tambah ilmu tau. Maksudnya itulah masuk kickstart, tambah ilmu diri, ilmu potensi diri, ilmu nak berniaga, ilmu nak close sale, banyaklah sangatlah. Benda tu memang semua kena pandang berat lah, kena ambil berat. Sebabnya bila kita upgrade ilmu kan. Kejap ya, minta maaf ya. Apa tu? Nak pergi. Kira biasalah. Ini tak cakap kan anak. Macam ni tau, pasal ilmu ni, contohnya bila kita upgrade ilmu kita, ilmu produk lah kan, memang Allah akan hantarkan kita kan dengan macam Ikin lah, kita tak tahu banyak mana yang kita dah faham, kita dah belajar kan. Sampaikan untuk bantu customer-customer yang problem ni, yang kronik pun kita dapat tau. Walaupun kita ni, kita kata baru setahun jagung jugalah kan, tak sampai setahun lagi. Orang yang pesakit buah pinggang bocor pun Ikin dah terima. Cirrhosis pun Ikin terima tau. Tapi Masya Allah kita buat apa yang kita tahu. Kita sharing apa kita tahu. Untuk dua-dua kes yang kronik ni pun sebenarnya Ikin bukanlah ada positif result lah. Maksudnya taklah. Dua-dua ni kita dapat bantu habis-habis. Kita closekan, kita bantu dia menyelesaikan masalah kita tu. Tak. Kejap lah. Kan, tapi kiranya Allah bagi pengalaman tu kat kita tau. Pengalaman kita menggunakan produk, yakin kita tak dengan nak bantu orang tu. Yang penting kita ikhlas sharing dengan dia. Kita tunjukkan walaupun macam yang kita nampak lah. Kita ni belajar banyak testimoni tau. Lepas tu bila banyak testimoni yang dah berjaya dengan benda-benda ni, dengan benda-benda, dengan penyakit-penyakit yang kita nak bantu orang ni, kita ni betul yakin tak kita nak macam ni, nak bantu orang tu juga. Walaupun sebenarnya bukan menyelesaikan terus masalah orang tu, hilang terus, belum kita nampak lagi. Tapi niat tu lah, niat tu. Faham tak? Kalau cakap, yakin dengan ilmu yang kita dapat, kita buat je part kita yang terbaik. Banyak gangguan dia.
Best tau upgrade ilmu ni. Upgrade ilmu ni bukan kita dapat upgrade kita punya pocket income kan. Baik kejap lah. Banyak gangguan lah. Jadi itu je lah, betulkan niat kita semua, help more people. Kita pegang betul-betul apa niat kita masuk sini, kita nak bagi manfaat kat orang supaya yang kita tengok atas usaha kita buat sekarang ni jadi satu sebab kita masuk syurga tanpa hisap. InsyaAllah untuk semua orang. Itulah trust the process. Walaupun belum ramai orang belum terima kita belajar dengan rejection, semua tu proses lah kan. Memanglah kejayaan tu ada orang nampak macam senang je, mudah je, tapi sebenarnya setiap orang ni dia lalui itu tak sama kan. Dia ada melalui juga semua tu. Tu sajalah. Terima kasih Najah, banyak lah nak cakap. Siapa yang belakang? Terima kasih. Siapa yang belakang tu? Umar ni. Kenapa Umar? Umar dah sekolah belum? Umar doakan ibu tau. Ibu tengah berjuang tu. Doakan ayah. Nanti boleh pergi jalan-jalan lagi. Lepas tu honeymoon je. Okey. InsyaAllah doakan. Terima kasih. Okey, terima kasih Syikin. Masya Allah, walaupun belum setahun dah selamat sampai assistant manager. Masya Allah, nampak tak? Syikin ingatkan kita tentang niat, tentang orang kata apa pun yang ada kita depan mata kita ni, Allah bagi pinjam ni, dia boleh datang datang sedatang-datangnya, dan Allah boleh ambil balik dengan sekelip mata. Tu kita kena bersedialah, orang kata sediakan payung sebelum hujan. Kena beringat-ingat juga. Okey, sentiasa beringat. So alhamdulillah, terima kasih Syikin. Mudah-mudahan Allah bagi Syikin punya perjalanan CBM 2022 ni sangat-sangat mudah, lahirkan lagi fighter-fighter yang best-best, yang kuat semangat kan. InsyaAllah mesti ada kat sekeliling kita ni, ramai sangat fighter. Cuma kita kena tangkap. Jangan bagi lepas dekat orang lain, okey. Okay, so alhamdulillah. So Najah nak jemput orang yang seterusnya ni. Sangat istimewa. Najah pernah pergi rumah dia dekat dekat Kelantan sana. Rumah dia besar gila. Ada kambing. Ada kambing tak tahu berapa ekor dah sekarang ni. Dan beliau ni antara orang yang antara yang paling lama lah dengan Najah. Berkenalan dekat Facebook, tapi rupanya itulah asbab ukhuwah kita kan, asbab kita berniaga ni. Kita Kelantan tu ada orang yang kita boleh jumpa, kita boleh orang kata merapatkan silaturahim tu. So kita tepuk tangan sama-sama nak jemput Nurul Hanis. Mega Hanis. Kat office ke tu? Lupa ini Najah nak bawa apa panggil tu? Apa dia? Telefon, lupa. Dengar tak? Dengar tak? Okay. Alhamdulillah. Nervous gila Najah, nervous gila. Tak apa, kita Alhamdulillah ini mesti sihat. Hari-hari sekarang ni duk fikir tau nak share apa hari ni. Esok nak share apa, lusa nak share apa. Kadang-kadang tu start juga nak share apa kan. Tapi tengok balik, kalau start tu tengok balik leader-leader hebat kita ni, Najah, Kak Daya, Kak Miza semua share apa hari-hari kan. So kita just copy je, share je apa yang dia buat tu, copy je apa yang dia orang buat tu. Kadang-kadang kalau start lah, kalau macam hilang motivate tu, hari sebanyak dengar orang ngaji tau, kalau macam hilang motivate tu, banyak join kelas. Sekarang ni dah banyak join kelas Najah, kelas yang Sifu buat kelas tu kan. So selalu dia join kelas tu. Kalau macam start tak tahu nak buat apa, gila tak tahu nak buat apa kan, join je kelas. Nanti dalam kelas tu nanti kita dapat energy balik daripada sharing orang-orang lain yang share, Najah cakap apa, Sifu cakap apa. Kat situ lah kita dapat motivate balik, energy balik. Kadang hari tu kan Najah ada buat kelas apa tu, hari tu macam excited gila lah nak jawab soalan tu. Even sekecil-kecil soalan, sesimpel soalan pun memang excited gila. Sebab kadang-kadang orang pun bila dah lama tak join benda-benda macam ni kan, dia orang tak tahu macam mana, banyak lupa dah pasal benda tu. So keep join kelas lah. Tak boleh nak share banyak ni sebab ada kat office. Nanti kita share lagi, okay? Assalamualaikum, bye. Salam. Okay Ganis, thank you very much. Hari Ahad bertugas kan. Tapi mungkin ni kot hilang macam Johor kan. So alhamdulillah happy tau sebenarnya tengok Ganis. Ada bila masuk kelas kan kita tengok kan, Ganis ada. Kan kita rasa teruja tau. So alhamdulillah Ganis.
tak kisah Katniss ke siapa pun, kalau kita macam kita tak tahu nak buat apa, kan kadang-kadang macam apa yang lagi nak buat. Okay, so back to basic macam mana tahu. Kita apa orang kata marketing juga, tapi jangan lupa untuk attack. Sebab eagle ni dia memang kena kerja dia memang kena tangkap tau. Kita tak boleh pancing, letak umpan, kita biar nak kena ikan datang. Tu dia lambat efek dia. Sebab tu kita kena sambil-sambil macam Katniss mungkin kerja. Lepas kerja dengan hari Minggu, itu adalah waktu kita beraksi. Beraksi apa? Tangkap eagle. Macam Najah dah mula balik untuk perkemaskan balik Najah punya name listing. Name listing ni senang je. Nama, nombor telefon dia Najah letak, dan di sini nota lah apa kita cerita sikit background dia. Kalau tahu tarikh lahir dia, Najah akan tulis. Najah akan tengok metafizik dia lah. Dia ni eagle ke macam mana, apa dia punya kekuatan dia kan. So sangat best bila buat benda ni, korang percayalah. Kalau korang buat buku listing name ni, korang lebih fokus tau. Korang nak tembak siapa. Korang bayangkan kalau korang ada 100 peluru, korang ada 100 biji peluru, tapi dengan ada 100 napang ni, M16 ni, korang main tembak je dekat awan, tak kena pun dekat buah durian, rugi tau. 1000 peluru pun kalau kita tak tembak kat tempat yang tepat, kita rugi. Sebab tu kena ada sasaran lah. Korang nak tembak siapa sebenarnya. Kena buat name listing lah. Katniss pun boleh buat balik kan. Name listing ni siapa yang aku nak, orang kata kita nak pergi tangkap dia lah. Bila ada benda ni, insyaAllah tau, korang percayalah. Kadang-kadang bukan yang ini yang datang tau. Orang lain yang lebih mudah Allah hantar. Sebab tu name listing kena buat. Ingat je 5 langkah kat Forever tu. Biasanya kita tak cipta result lagi. Sebab apa? Kita punya tindakan tu, flow kita tu kita tak ikut. Yang first step pun kita tak buat. Yang pertama apa? 5 langkah nak berjaya kat Forever. Kena apa? Letak 100 name listing. Najah pun baru buat balik ni. Baru insert balik. Okay, baru nampak siapa. Lepas tu bila Najah buat macam ni, ramai lagi rupanya. Ni orang memang potensi ni. Nanti dekat kickstart Najah ajar macam mana kita dah ada 100 name listing ni kan, tapi nak dengan siapa dulu kita nak fokuskan tau. Ingat tau, kita ada mungkin ada 1000 peluru, kita ada 100 peluru, tapi kalau kita tembak, main tembak je, kita dah buang masa, kita dah buang dah peluru berharga kita. So kena fokus. InsyaAllah Najah nampak dekat Katniss ni sangat-sangat berpotensi. Dia rupa ada, memang cantik lah, tapi dia punya inisiatif nak belajar memang ada. Dia punya surrounding tu memang orang bisnes. Sebab Katniss ni memang niaga juga tau. Dia tolong family business dia. So sangat berpotensi Katniss. Katniss kena ingat balik buat listing name tu, dan at least seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali ke kena buat GEP tu. Kena tangkap. Dan Facebook, ramai kita berniaga kat Facebook kan. Pastikan kawan kat Facebook kita tu at least dah ada 4,500. Kena biar lagi ramai kawan kita lagi ramai yang nampak kita punya posting. Bina silaturahim kat situ. Bina silaturahim bukan panjang umur je, insyaAllah akan create peluang, akan create business opportunity kat situ. Okay. So Najah nak jemput. Najah nak jemput. Bakal CBM juga 2022. Suri rumah. Dan rasanya sekarang dah terbang bersama-sama dengan suami kan. Full time dekat Forever. So insyaAllah kita nak jemput Kak Hafizah Arifin, manager Hafizah Arifin. Baik. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, Kak Hafizah. Sebab lah ini tak tahu kenapa. Dia memang seorang dah nangis, memang nak nangis lah semua ni. Okay, selamat pagi. Selamat pagi Kak Hafizah. Okay, actually sebenarnya Fiza rasa macam meluah jugalah. Macam kita nak share kesyukuran kan. Sebab sekarang ni rasa macam Dajjal ni sebab tau. Seminggu ni Fiza memang sangat sibuk dengan pindah rumah. Kita tak boleh nak fokus kat guru kan. Ingat hari ni kita dah boleh on track. Dah boleh fokus balik. Tapi tiba-tiba Allah uji lagi. Suami jatuh tangga tadi. Dia punya lutut yang masa di accident tu sakit balik. Tapi tak apa, Fiza syukur. Allah uji sikit je tu. Mungkin orang lain ujian orang lain lagi besar. Fiza rasa macam ya Allah. Yalah, kita tengah sibuk kan. Pindah pun tak siap lagi bila suami jatuh macam tu. Sedih jugalah. Fiza just nak luahkan apa yang sakit. Apa orang kata, kita rasa macam ya Allah. Allah uji aku. Fiza tahu Allah uji ni sebab adalah hikmah yang Allah bagi. Kita minta doa semualah. Semoga urusan kami mudahkan. Fiza nak on track balik sebenarnya. Actually Fiza nak
Fiza nak share jugalah. Sebenarnya Fiza tak nak share sebelum ni, tapi Fiza nak minta doa semua. Fiza dah setiap hari dalam hati ni kan, Fiza, kau kena lepaskan satu. Kau kena pegang satu je. Kalau kau nak berjaya, kau kena lepaskan tim. Satu tim. Sebab Fiza dekat last tu pun Fiza kira team leader kan. Jadi Fiza sekarang Fiza tak mampu nak pegang dua-dua. Setiap hari hati ni berbisik. Fiza, kau kena lepaskan satu. Fiza, kau kena lepaskan satu. Fiza minta doa semualah. Semoga. Sebab Fiza sangat sayang Lance. Fiza dengan Lance dah 6 tahun. Hampir 7 tahun. Fiza sangat-sangat sayang. Sebelum ni dia memang bagi Fiza macam orang kata main income kami. Tapi Fiza kena pilih salah satu. Kena ujian untuk Fiza kembali kat dia. Fiza pun sentiasa minta, ya Allah bagi tunjuk ya Allah. Asrul pernah cakap, Fiza bila kau nak pegang satu steering. Masa tu, yelah sebab kita sayang Last kan. Memang kita sangat sayang. Masa tu dia cakap, kau tak boleh tanya aku macam tu, aku tak mampu nak lepaskan. Lepas tu, Asrul cakap, kau kena percaya. Lepas tu dia cakap, tak apa, aku follow the flow. Dan Fiza memang follow the flow, tapi memang sekarang ni, perasaan tu selalu setiap hari cakap, Fiza kau kena lepaskan satu, Fiza, untuk kalau kau nak berjaya, kau kena fokus satu. Fiza minta doa semula, bukan senang Fiza nak lepaskan. Sebab Fiza sangat-sangat sayang anak tim kat sana. Fiza sangat-sangat sayang Lance. Tapi Fiza kena buat pengorbanan lah. Macam Fiza, yang Fiza nampak kan, Fiza pindah rumah. Rumah sekarang memang jauh lebih baik daripada rumah yang lama. Tapi pengorbanan nak dapat yang lebih baik tu Allah uji macam-macam. Dengan apa orang kata hari tu banjir. Nak pindah pun terpaksa hold dulu. Lepas tu nak pindah, kita tahu kan, nak pindah susah payah nak pindah. Macam tu juga. Mungkin bila Allah nak bagi kejayaan kita kat satu tempat ni, banyak pengorbanan yang kita kena buat, banyak perkara yang kita kena lalui. Ujian emosi, macam Mama cakap, kena sabarlah dengan ujian emosi. Macam Fiza sekarang memang diuji dengan emosi lah. Tapi Fiza syukur, Fiza tak syukur sebab Allah uji sikit je berbanding orang lain. Ujian ni lebih besar. Cuma Fiza nak melepaskan apa yang Fiza rasa sebab sangat kat dada ni. Rasanya itu sajalah. Doakan Fiza memudahkan urusan Fiza untuk Fiza lepaskan sesuatu yang Fiza sayang, sesuatu yang pengorbanan untuk Fiza berjuang dekat forever sama-sama suami. Sebab suami pun sekarang nampak dia pun nak sama-sama berjuang dekat forever. Dia share kat kawan-kawan dia. Tak tolong dia lah, doakan kami lah. Semoga setiap yang Allah uji ni kami dapat terima, dapat lalui dengan tenang lah, insyaAllah. Kita doakan semua juga, semoga Allah memudahkan urusan korang semua, tenang, bahagia. Dan mana yang sakit, Allah angkat kesakitan, yang mana diuji, Allah beri sempurnakan dengan kebaikan lah. Terima kasih semua sebab sudi dengar Fiza. Tiba-tiba pula hari ni macam meluah kan. Sebab benda ni rasa kena luah juga. Sebab tau kat dada ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya, Kak Fiza punya sharing tu, korang rasa tak sampai macam kenapa rasa ya Allah, kita pun rasa macam nak nangis sama kan. Sampai ke hati betul tu Kak Fiza. So alhamdulillah, terima kasih Kak Fiza. Naja rasa tak adalah luah, tapi satu perkongsian yang kita semua rasa dalam perjuangan tu, memang itulah orang kata pahit manis tu. Bila kita rasakan, ya Allah, macam apa-apa pun yang kita hadap kan, yang macam Najah lah, kalau apa-apa ujian pun Najah percaya masa dengan nikmat yang kita dapat sekarang ni, dia akan ada jalan keluar dia. Kadang-kadang masa kita berada dekat ujian tu, macam mana nak keluar ni, macam alamak, macam mana nak move on ya. Tapi bila dengan masa kita bersabar, kita buat je lah kerja kita, boleh rupanya, ada jalan keluar, hidup lagi macam tu. So insyaAllah mudah-mudahan Kak Fiza, bungkusan-bungkusan tu kita kita belajar raikan, kita mudah-mudahan kita makin dekat dengan Allah, kita makin rasa sayang dengan suami isteri kan.
peluang tau. Semua orang yang sekarang ni kan, yang mungkin tengah bekerja, suami bekerja lain, isteri bekerja lain, bila nampak macam Kak Fiza kan dah boleh, Allah dah mula bagikan peluang untuk sama-sama cari rezeki kat platform yang sama. Itu satu benda yang membuatkan kita, macam Najah lah, kalau dulu Najah rasa seronok gila lah. Macam mana rasanya dapat kerja sama-sama dengan suami kan. Allah bagi juga. Okay. So insyaAllah Kak Fiza, masa akan berlalu, kita punya usaha Allah pandang insyaAllah. Dan akan adalah bungkusan yang hadiah yang termanis untuk beliau. Okay, so Alhamdulillah. So Najah nak teruskan. Okay, kita kalau boleh nak berhenti pukul 12. Nak teruskan dengan ini kita punya Mak Buyong ni. Okay, kita nak panggil CBM Nur Farida Ismail. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Masya Allah. Jadno pun tak berapa sihat sangat. Tengok Kak Fiza sebab alamak. Sekali. Tahniah lah korang. Leader-leader hebat. Macam Kak Aliza, Kak Fiza, Syikin semua. Siapa tadi lagi? Semua hebat-hebat. Masya Allah. Allah bagi ujian tu setaraf dengan kita punya pengetahuan, setaraf dengan kita punya ilmu, dengan kita punya tindakan. Alhamdulillah. Nur pun pertama sekali nak bersyukur lah. Nak bersyukur masih suara tak clear ke? Clear Okay, masih bersama dengan Forever, masih ada nikmat Islam, masih ada keluarga, masih ada rumah. Alhamdulillah sangat-sangat. Sekejap. Okay, yang kedua, bersyukur sangat masih dikurniakan income 4 angka. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yang tak berapa, mood tu memang macam mana nak cakap Nur pandang telefon pun memang tak boleh. Sebab tapi Nur tahu bila kita minta kuat, Allah akan bagi ujian. Bila kita minta rezeki, Allah akan beri kita keliling meminta-minta. Allah dia bagi kita jalan yang sangat cantik lah untuk kita dapat apa yang kita minta sebenarnya. Seterusnya Nur nak kongsi tu lah. Nikmatnya kita bertawakal sebenarnya. Kejap ada satu kata-kata yang best lah yang Nur dengar. Okay, bila engkau letih dan hilang semangat, Allah tahu engkau telah mencuba sedaya upaya. Okay, bila tangismu berpanjangan dan hatimu duka, Allah telah mengira titis air matamu. Bila engkau rasa ketinggalan dan masa meninggalkanmu, Allah tetap bersamamu. Dan bila engkau kebuntuan akal, maka Allah adalah penunjuk jalan. Apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Okay, suatu saat nanti masa kita dah faham, kita dah bertenang, okay, kita akan rasa terharu, bersyukur, berterima kasih pada Allah. Sebab rencana dia tu memang cantik sangat untuk kita. Jadi waktu sekarang ni memang Nur tengah berlawan dengan emosi lah. Nampak muka atuk tu. Tengah berlawan dengan emosi untuk untuk fight balik, untuk berada on track balik. Tapi alhamdulillah Allah kurniakan team masih kurniakan tim yang nak buat sama-sama, walaupun kadang-kadang Nur rasa macam makan gaji buta kan. Sebab kejap. Sebab kita tengah tak berapa sihat. Nur dekat rumah paksa diri untuk buat sharing. Syukur sangatlah ada leader-leader yang bagi information. Jadi Nur banyak kopi daripada mereka. Dah terluar pula. Sorry sangat. Memang Nur sentiasa mencari kekuatan, mencari
jalan ilham daripada kelas. Walaupun dalam keadaan tak berapa fokus, tapi masuk kelas tu memang alhamdulillah masih konsisten. Sebab dekat situ je Nur dapat apa yang patut Nur dapat lah. Dapat ilmu, dapat ilham, dapat aura. Nur nak ucap terima kasih sangatlah pada tim, terutama sekali ANJD ni. Okay. Walaupun walaupun kita tengah tak fokus, tapi diorang masih memanggil-manggil, masih tak tinggalkan kita. Dia bagi semangat, bagi motivasi. Kita masih berada di circle yang sepatutnya, kita tak lari daripada track yang sepatutnya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, moga Atuk cepat sihat tu. Okay, semua-semualah. Moga semua-semua cepat sihat. Semua-semua berjaya, fokus, fight balik. Okay, Nur nak kongsikan ni lah, kelebihan berselawat lah macam biasa. Okay, okay, Nur suka baca hadis-hadis tentang berselawat ni. Okay, ada satu hadis ni dia kata, barang siapa yang berselawat padaku 1 kali, Allah akan berselawat kat dia 10 kali dan hapuskan dosa. Okay, lepas tu angkat pula darjat dia 10 darjat. Jadi kita tahu tu kelebihan dia. Bila kita down, kita rasa kita jatuh ke, kita lari pada track ke, okay, kita kembali pada apa yang kita pegang. Okay, selawat je. Okay, ada lagi satu hadis. Seutama-utama manusia dengan aku di hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat. Jadi pandang diri kita kat cermin, hari ni aku selawat tak? Okay, dan ada lagi satu nak kongsikan. Yang ni kan, rasa macam ya Allah besarnya nikmat selawat ni. Tiada seorang pun yang memberikan salam kepadaku setelah kewafatanku, melainkan Allah mengembalikan roh Muhammad sehinggalah aku dapat menjawab salam orang itu. Besar tu nikmat kita berselawat ni. Allah tu dia kurniakan roh balik pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, supaya Muhammad tu dia kenal siapa yang berselawat tu. Okay, kita selawat. Contohlah kita selawat sekali kan. Okay, Muhammad tu cakap, okay, aku kenal orang ni. Kiranya kita bangga tau kita berselawat. Jadi selawatlah dekat mana pun. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia kenal kita, dia terima selawat kita. Jadi yang tu yang Nur pegang. Okay, setiap kali jatuh, Nur boleh bangkit balik, boleh senyum balik, boleh muhasabah diri balik sebab kita berpegang pada yang sepatutnya. Alhamdulillah. Sorry lah terpanjang pula. Okay, terima kasih semua. Okay, sama-sama selawat tau. Okay, semangat balik, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Nur. Allah, hari ni tak ada selawat nampak tak? Dia punya cakap pun ya Allah betul-betul dari hati tu yang satu-satu kan. Masing-masing Allah dah hadiahkan kita ujian kan. Kan? Baik mana pun kita, macam Rasulullah, macam Nabi Muhammad, macam nabi-nabi semua diuji. Kan? So kita ni dunia ni adalah tempat orang kata ujian lah. Memang kita kena belajar menghadapinya. So mudah-mudahan apa pun ujian, cabaran yang kita hadapi sekarang ni, kita tetap yakin memang Allah tu ada dan Allah ni maha penyayang, maha pengasih. Dia akan bagi benda yang orang kata experience like no others. Kan? Kadang kita tak nampak tau. Bila macam Najah lah. Macam mana ni? Ujian lain macam ni. Tapi bila kita bersabar dengan masa, kita buat kan, macam gini jadi dia. Subhanallah. So insyaAllah Nur, kuat semangat. Sifu cakap people come and go, tapi kita stay. Sebab kenapa kita stay? Kita tahu dah apa kita punya direction dan apa yang bakal kita dapat insyaAllah. So kita kena percaya dan teruskan usaha kita buat sampai jadi insyaAllah. Okay, so Najah nak panggil orang yang last dekat ANJD untuk sharing hari ni. Engineer kita. Mari Farah J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berapa sebab awal lagi nak start dah nangis. Tapi
itulah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Rasa sebab sangat. Sebab Farah rasa kerdil sangat. Farah tengok semangat Fiza, semangat Shikin, semangat leader-leader lain. Semua kuat sangat. Farah rasa ujian yang Farah dapat sikit, tapi yang lain semua lagi besar tapi masih lagi bersemangat nak meneruskan perjuangan. So Farah rasa tercabarlah sebab semua pun ada masalah yang salah tapi still boleh buat forever ni dengan bersungguh. Masih lagi dapat income 4 angka, 5 angka. So rasa Farah pernah rasa down juga tapi sekarang rasa macam lagi bersemangat nak buat forever. So Alhamdulillah semalam pun Farah memang dah putus asa juga sebelum ni, tapi suami bagi semangat. Dia kata jomlah kita pergi sharing, kita share flyer semua, kita edarkan. Kita pergi banyak tempat juga semalam, kita pergi tempat dekat playground tu. Dengan rasa tak malu memang share je flyers tu. Jumpa je sesiapa, share sebab tapi Farah rasa happy sangat sebab ramai juga yang tahu pasal produk. Ada yang tak tahu juga tapi kebanyakan yang tahu. So ada yang positif nak beli. So dia kata dia akan contact kemudian. Tak apalah kalau kita just share je, beli tak beli ke apa, itu semua kerja Allah kan. Kita usaha sebaik mungkin. Jangan putus harapan. So memang Farah nampaklah semangat leader-leader semua Sifu Najah pun bagi semangat, tak pernah putus. Ya Allah, sebab sangat. Ya Allah, hari ni memang kita rasa tadi tak nak share tapi bila tengok yang lain makin semangat kan, rasa macam terpanggil. So Farah pun tak nak cerita panjang, cuma nak minta doa dekat grup ni. Doa ke Farah dapat buat 50 cc juga, insyaAllah. So Farah tak nak berhenti separuh jalan. Kalau boleh nak teruskan juga. Nak sama-sama berjaya dengan semua orang. Walaupun Farah tahu orang ni tak berapa mahir lah dalam bidang bisnes ni. Sebab dulu memang Farah jenis pendiam. Tak reti nak share apa-apa pun kan. Jenis balik kerja, terus jaga anak, pergi kerja, macam tu je. So bila adanya grup ANJ ni, rasa macam makin bersemangat. Daripada tak pandai cakap, dah boleh bercakap. Pergi ke office pun asyik sharing pasal forever je. So Farah harap sangat Farah dapat teruskan semangat ni demi anak-anak, demi mak. So doakan Farah yang terbaik Okay, itu je. Assalamualaikum semua. Terima kasih Farah. Allah, hari ni semua sampai ke hati lah. Masya Allah. Farah seorang engineer. Najah dulu, Kak Najah dulu bukan engineer tapi kalau nama kerja, kehidupan kita, itu kehidupan kita ni yang cycle macam tu kan. Tahu-tahu ya Allah dah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi insya-Allah Farah, sebab Farah ada inisiatif untuk pergi ke orang kata platform bisnes ni, insya-Allah Allah bagi yang mudah-mudah. Macam dulu CBM Rohani Rahman, dia punya kerja manager tau dekat fast food tu, memang macam tak ada kehidupan. Tapi macam mana Allah bagi keberkatan tu, bagi nikmat tu, dia tak ramai fighter tapi itulah yang paling berkualiti Allah bagi. So insyaAllah Farah adalah engineer yang baik. InsyaAllah kerja, tetap kerja. Lepas kerja kita bina kita punya masa depan. InsyaAllah ada kejayaan yang sangat manis. Okay. So ingat tau, banyak yang sharing dalam ni Najah nampak hari ni tentang emosi, tentang perasaan. Ingat balik, kalau kita diuji tentang perasaan, tentang emosi, ingat rule nombor 1. Apa rule nombor 1? Ingat tak? Siapa tahu apa rule nombor 1? Apa pantang larang? Apa guideline? Kalau tentang emosi ni kita diuji ni, apa rule nombor 1? Cuba tulis. Rule nombor 1 apa? Jangan beremosi. Boleh beremosi tapi jangan beremosi yang tak positif. Kalau kita dah rasa start down ke apa, bukanlah maksudnya nak berjaga kita punya momentum energy ni. Satu dah Sifu dah ajar dah. Ada inisiatif untuk masuk mesyuarat, masuk kelas. Sebab kat dalam kelas ni bukan ilmu je tau. Dia punya keberkatan tu Najah nampak kan. Selain daripada energi yang positif,
kita dapat apa orang kata bagi inspirasi kat orang. Orang ni memang tak pernah mengalah, memang dia kerja muka dia je. Masuk kelas dia seat VIP, memang paling depan. Kak Liza lah yang paling first sharing. Kak Liza lah memang grade student grade AAA tau. So ingat rule pertama, kita rasa macam macam goyang perasaan ni kan. Ingat rule pertama. Tak boleh beremosi, kena ada inisiatif masuk mesyuarat. Seminggu berapa kali kita masuk mesyuarat. Kadang-kadang Najah rasa macam sedih juga tau. Kita tengah semangat, kita tak rasa nak masuk mesyuarat, tak rasa nak masuk kelas. Then bila kita down baru kita masuk kelas. Itu rasa macam kita ni duduk dalam circle tau. So apa-apa jadi pun kita kena sama-sama. Sebab tu bila kita bersemangat ke, kita tengah ada duit lebih ke, kita kena ingat-ingat kawan dalam satu keluarga ni. Okay? Jangan hari ni contoh Farah dah jadi leader kan. Kita kata Farah je yang kena pegang, kena orang kata jadi mak tau. So, kena basuh kain, kena sapu rumah apa semua kan. Tapi jadilah orang kata kita dalam satu rumah ni walaupun kita mak, tapi tanggungjawab tu sama-sama. Kita sama-sama basuh kain, basuh pinggan, tiba-tiba basuh kain, basuh pinggan. Najah nak cerita je ni, kita ni dalam keluarga NJ ni jangan seorang je tukang masak. Kena gile-gile lah kan, kena bersama-sama. Jangan kita je honeymoon, bagilah mak kita rasa nak honeymoon, betul tak? Kena sama-sama lah. Orang kata biar apa-apa berlaku pun kita sama-sama, energi sama-sama. Yang seorang nangis, yang seorang tukang lap air mata, yang seorang sediakan tisu. Tu rasa macam ya Allah, besok kita nak pergi jauh mana pun kita akan ingat keluarga kita ni. Okay, so last tadi dah cakap Farah last, tapi tiba-tiba seorang ni nak angkat tangan ni. So kita bagi peluang 5 minit. Mudah-mudahan lepas ni kita terus closing. Dan ingat ANJD adalah satu hari yang Najah sangat-sangat happy, tak sabar nak bertemu anak-anak kan. So kita bagi peluang untuk CBM Asrul untuk sharing. Hello, Assalamualaikum. Macam jauh je kan. Pada satu rumah. So alhamdulillah, kesyukuran hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ramai yang share hari ini. Alhamdulillah, tak apa. Yang penting kita luahkan apa yang kita ada. InsyaAllah kita akan bagi semangat antara kita bersama. Okay. So alhamdulillah, kesyukuran pertama anak dah mula sekolah. Masing-masing semangat hari ni. Pagi-pagi dia dah bangun dah. Dari malam tadi sampai pukul 12 lebih dia sampul buku. Dia punya semangat kan. Itu yang kita kena terapkan dekat anak-anak kita, sentiasa positif, sentiasa semangat. Kedua, kesyukuran alhamdulillah ramai dalam keluarga NJ dalam keluarga NJ ramai 2021 dah capai banyak impian diorang. Dah dapat income, dah dapat impian macam-macam. Alhamdulillah, kami sangat syukur. Sebab itu bukan hanya daripada bukan bantuan kami, tapi daripada tindakan dan juga sendiri dan juga doa masing-masing. Yang ketiga, nak share alhamdulillah hari ini diberi nafas dan nak share juga sedikit motivasi lah. Sebab kita kena sentiasa motivasikan diri. Bukan hanya orang lain yang memberi kata-kata, tapi kita kena sendiri ada tindakan untuk cari di circle-circle yang positif, ayat-ayat positif untuk pastikan kita sentiasa berada di orang cakap semangat yang sentiasa konsisten. So hari ini nak share tentang takdir. Sebab takdir jangan kita sekali-kali, dan ramai juga antara dalam manusia ni, di kalangan manusia ni ramai yang salahkan takdir. Kan? Aku tak berjaya sebab aku dah ditakdirkan begini. Jangan sekali-kali kita pernah salahkan takdir. Sebab apa? Sebab takdir itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah bagi ujian kita, bagi ujian pada kita sebab dia dah tahu dah kita mampu atasi. Tapi kenapa diri kita, terutamanya saya, senang sangat menyerah? Sebab Allah dah percayakan kita, kan? Dia tahu diri kita, aku bagi ujian ni untuk engkau sebab engkau mampu. Kan? Tapi kenapa kita sentiasa menyerah? Kenapa kita senang menyerah? Lagi-lagi dengan ucapan manusia ni. Ucapan daripada A, daripada B yang kata kita tak boleh lah, ni platform ni tak boleh lah. Sebab kita berada di platform yang betul. Kan? Kita berada di platform yang betul yang nak bantu ramai orang. Yang nak bantu sihatkan ramai orang. Yang nak bantu sayang semua orang. Sebab apa? Bila kita di platform ni forever tu, utamanya bila semua tengok, bila kita tengok orang sakit je, kita dah rasa, aku kena bantu dia. Aku kena bantu dia. Kan? Tapi kita sendiri yang selalu salahkan takdir. Kan? Sebab apa? Sebab kita underestimate kita punya diri. Kan?
Sebab Allah bagi ujian kita ni dah tahu kekuatan kita, dah tahu macam mana kita atasi. Tapi kita kena cari jalan. Kena cari jalan bagaimana kita nak atasi ujian tu. Kan? Dan yang paling penting, rezeki yang Allah bagi tu dia beri bukan kepada yang meminta. Dia beri pada orang yang layak. Yang layak bagaimana? Yang layak selayak-layaknya dengan usaha dan juga doa mesti seiring. Dan tanya diri kita, adakah kita cukup usaha kita? Adakah cukup doa kita? Adakah cukup tindakan kita? So kita sama-sama muhasabahkan diri. Bukan pada saya berkata pada anda semua, saya berkata pada diri saya sendiri. Kadang saya selalu ada juga menyerah kan, tapi kita muhasabahkan diri, kita sentiasa cari satu tempat yang mana kita boleh, macam contoh NJD ni, kita masuk kelas. Anda lihat mana-mana kelas, mana-mana dalam BO, walaupun BO ke HQ ke NJD ke, yang buat kelas masing-masing CBM, orang yang berjaya dia akan masuk. Dia akan masuk dalam kelas tu. Sebab apa? Dia nak sentiasa pastikan diri dia, motivasi dia sentiasa di tahap yang tinggi. Supaya apa? Supaya Allah lihat, ini usaha aku ya Allah. Aku bukan hanya meminta padamu, aku nak ubah keluarga aku nak sesuatu, nak berjaya dekat forever, nak berjaya dekat dunia akhirat, nak bantu ramai orang. Tapi kita sendiri kan, ramai manusia, terutamanya saya lah, sentiasa meminta tapi usaha kita tak ada. Kan? Allah nak bagi kita atas apa yang kita buat, atas apa yang kita usaha, atas apa yang kita pernah memberi. Sebab tu kita selalu cakap bila leaders nak sentiasa bantu kita. Kan? Tapi kita kena ada usaha untuk sentiasa tunjulkan diri dan beri sesuatu pada orang lain. Sebab apa? Bila kita beri manfaat ataupun memberi sesuatu kepada orang lain, kan? Orang rezeki tu akan pergi kepada kita. Jadi jangan pernah simpan pada diri sendiri, mesti sentiasa kongsikan pada orang lain. Produk-produk Forever dah bagus, dah bantu ramai orang, dah banyak testimoni, dah bantu ramai orang. Kita sendiri kena sampaikan, kena kongsikan, kena bagi manfaat kepada orang. Okay? So insyaAllah semua sekali tahun 2020 kami percaya dan kami pasti dan kami yakin semua sekali akan berjaya dekat Forever. Yang penting kena positif, tanamkan niat betul-betul, aku nak buat betul-betul tahun 2020 ni, aku tak nak tidur lagi, aku tak nak baring lagi, aku nak terus berlari. Berjalan dan berlari. Okey, tak boleh berjalan, tak boleh berlari, berjalan. Tak boleh berjalan, merangkak. Tak boleh berjalan, mengesot. Tak boleh merangkak, mengesot. Tapi jangan pernah tidur. Jangan jadi Arnab. Kita jalan-jalan, tidur sekejap. So bila dia dah nak sampai penamat, kura-kura dah sampai dulu. Sebab apa? Kita kena teladani kura-kura yang sentiasa positif diri dan yakin dia boleh. Walaupun ada cabaran, walaupun ada rintangan, ujian, kena hadapi dengan senyuman. Okay, so terima kasih speaker CBM Najah. Okay, all the best to you insyaAllah. Tahun 2020 ni, yakin adalah tahun anda. Okay, so stay positive, stay smile dan kuatkan semangat. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CBM Azrul. Okay. Yang Najah perasan Najah buat bukanlah buat seorang, kira nampak macam Najah je kan beberapa tahun ni kan. Tapi rupanya bila suami ataupun pemimpin ataupun orang lelaki lah yang memegang tampuk pemimpinan tu, dia punya grip tu lagi power. Sebab tu kita ni yang sini ramai kan yang menjaga ni perempuan kan, tapi bila kita ada seorang lelaki macam Sifu kan, nampak tak dia punya orang kata dia punya aum tu lagi best. Sebab tu perempuan kita ni sebagai isteri mana-mana pun sebenarnya suami ataupun pemimpin tu memang lelaki lah, kena lelaki. So alhamdulillah, terima kasih CBM Azrul. Okay, kita dah 1.5 jam bersama-sama hari ni mendengar kesyukuran, kegembiraan kita punya family. So alhamdulillah, terima kasih yang stay. Najah doakan apa jua lepas ni keadaannya, Allah mudahkan usaha kita, Allah ilhamkan kejayaan, Allah ampunkan segala dosa kita ni. Kita ni sentiasa bersemangat, kekal bersemangat untuk buat yang lebih baik, pecahkan rekod diri kita sendiri. Okay, so jangan lupa tolonglah daftar kickstart sekarang. Buat sekejap je benda tu. Okay, sambil-sambil kita ajak lagi kita punya rakan kongsi untuk ikut, sebab ini adalah
18 skill set ni, first quarter kickstart ni adalah makanan, orang kata suplemen leaders yang nak berjaya tau. Macam mana cara nak berjaya kat Forever ni, dia punya ilmu tu macam mana tembok yang kita nak bukannya langgar tembok tapi ikut laluan yang betul. Inilah dia punya resepi dia. So kena ambil tindakan sekarang, kena daftar. Tolong dah tahu benda tu penting, terus daftar. Bila kita daftar, baru anak-anak buah kita, dia dah daftar. Jangan kita tunggu anak buah kita daftar dulu baru kita daftar. Okay? So kena juga Sifu share tips nak ajak anak masuk kelas kickstart. Biasanya dia kena macam one to one tu Syikin. Tunjukkan result, tengok ni speaker ni, nampak ini kita punya leader ni, tengok Kak Najah ni. Dia selamba je ni. Kan income dah berapa? Mungkin kita boleh show tentang income ke, lepas tu dia punya lifestyle ke. Kadang-kadang orang yang nak masuk kickstart ni dia nampak macam gah tapi dia tak tahu apa input ke apa semua kan. Mungkin boleh one to one. Macam Najah dulu memang kerjakan seorang-seorang tu Gin. So bila dah nampak ni, Sifu akan buat setiap 3 bulan sekali akan ada quarter kickstart lah. Tapi yang paling best lah yang Najah nampak ni, skill set ni. Sebab skill dupa 18 skill set ni memang best, sangat mahal dan sangat-sangat penting untuk kita berjuang. Macam mana kita nak ajar anak tim kita kalau kita tak pergi belajar? Sebab benda-benda ni memang rahsia orang MLM nak berjaya tau. Dulu kita belajar, kalau meniaga apa-apa MLM pun, dia akan cakap apa? Selling, sponsoring, servicing. Tapi yang kita nak zoom out lagi ni, 4 core tadi tu, productivity, recruitment apa semua kan. Tapi dalam 4 core tu rupanya dia ada lagi pecahan lagi detail dan lagi best, 18 skill set tu. Kalau korang tengok baca Najah punya tajuk pun apa tadi? Najah punya tajuk recruit, retain. Kan dah paling asas tau untuk kita meniaga networking ni. Nak rekrut macam mana, nak bagi dia bertahan macam mana. So bagi apa benefit dia Kin, apa yang kita benefit yang kita akan dapat bila kita masuk skill set ni, first quarter ni. Pandai-pandai psycho dia, bagi nampak apa yang dia akan future dia bila dia ada ilmu untuk berjuang tu. Okay, so kena bersungguh-sungguh untuk bagi penuh-penuh kita punya anak buah untuk masuk skill set ni. Korang percayalah, kita biasanya macam Najah, mungkin tak ramai yang macam kita dah biasa dengan Najah kan, dengan Najah, so kita dah rasa biasa tau. Tapi sekarang ni yang nak tukar jerit nanti ni ada 12 speaker yang memang korang, ya Allah, semua daripada pelbagai background dan daripada pelbagai kejayaan. So kena rasa dia punya aura dia kena tahu ilmu dia. Okay, so kena bawa juga apa jadi jam bawah juga. Okay, so Alhamdulillah, kita dah habis dah. Syukur banyak-banyak. So kita baca tasbih Ifarah dan surah Wal-As. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa Okey, jom joget pula. Joget pula. Okey, kita last lagu apa? Kita menang kita juara je. Belum Umar. Excited tu. Terbaik GLT kita. Yes, no limit. Kok mana? Millionaire. Lemonade. Kita. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Oh, kita menang, kita juara. Oh, kita menang, kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita lah juara. Ole, 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 ole. Kita menang, kita lah juara. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit. I wonder why you and me fight each other. Don't you see
the similarities between us. Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister, just one big family. It doesn't matter if you live far away from me. You feel, I feel, you bleed, I bleed, you cry and I cry. We sleep and dream. Sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister, just one big family.